كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا وذوي الحقوق علينا على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة شيء لله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, Alhamdulillah, kita sambung balik perbincangan kita dalam kitab Wishahul Afrah wa Isbahul Falah, karangan bagi Syekh Nikmat Kecil Al-Fatani, pada muka surat yang kelima. Muka surat yang kelima, bab baru kita nak bacanya. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Babu zajri tarikis salati. Babu zajri tarikis salati. Ini bab pada menyatakan menakuti orang yang meninggalkan sembahyang. Asal bagi kata zajrun ni maknanya nak mencegah. Maknanya dia nak bagi ancaman bagi orang yang meninggalkan sembahyang, sehinggalah kalulah seorang tu dia betul-betul ada nilai iman dalam hati dia, bila dia dengar apa yang Tuan Syekh nak ayat ni, dia akan timbul rasa takut dalam hati dia. Tapi bagi siapa yang tak ada pun rasa takut bila dengar apa yang nak cerita pada malam ni, kalau siapa-siapa tak semaya, maka hati dia tu ternyata kerah dan juga hitam dah lah, gelap. Payah nak betul. Maknanya kita kena tepuh sungguh dah. Payah. Baik. Untuk makluman lah bagi siapa yang mengaji kitab ini, bab ini khusus diambil oleh tuan pengarah kitab kita. Dia terjemahkan daripada satu risalah oleh Tok Guru dia lah lebih kurangnya, yang mana nama kitab risalah yang dia ambil terjemah khusus bab ini iaitu Risalah fi Zajri an Tarkis Salati. Risalah fi Zajri an Tarkis Salah bagi As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Makkahul Mukarramah. Ni kitab dia ni. Ni kitab asal dia terjemah bagi bab ni secara khusus. Dalam kitab hamba pegang ni merupakan himpunan 4 rasail, risalah-risalah kecil bagi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang ulama besar mazhab Syafi'i di Makkahul Mukarramah. Dia terjemah satu risalah yang pertama khusus mengenai ancaman bagi siapa yang meninggalkan sembahyang. Cuma kebiasaan kitab-kitab lama ni, mereka tidak mendatangkan rujukan utama kitab. Dia tak ayat kitab ni rujuknya daripada kitab-kitab mana. Bahkan bila kita cerita dalam bab ni, dia termasuk dalam bab mau'izah, iaitu nak memberi peringatan, yang mana biasanya dirujuk pada kitab-kitab nasihat lah. Dia tak rujuk kepada kitab-kitab hadis. Boleh jadi lepas ni kita akan jumpa beberapa riwayat hadis yang dibawa oleh tuan Syekh kita, yang mana kalaulah kita ni rajin dan adalah antaranya usaha oleh
Ustaz Basik bila mana dia mengajar kita ni, Pondok Sungai Duyeh, dia mentakhrijkan hadis ni asalnya ambil daripada kitab mana dan dia nilaikan darjah hadis tu setara mana. Jadi tugas budak-budak ngaji pondok, pelajar-pelajar Zamilon ni, bila mana kita belajar kitab-kitab Jawi yang lama, mungkin tidak ditakhrij ataupun tidak ditahqiq lagi. Maka tugas kita orang baru ni, salah satu untuk mengembangkan disiplin ilmunya ialah kita mentahqiq. Kita nak cari secara hakikat dan secara sebenarnya, kalaulah ada hadis atau ayat Quran tu sumber dia daripada surah mana, juzuk berapa. Kalau hadis daripada kitab mana, riwayat siapa, dan nilai darjah hadis tu berapa. Hak ni orang panggil manhajut tahqiq. Biasanya kalau belajar di universiti, dia belajar dah lah. Kita nak menilai bacaan yang kita baca tu setara mana. Jadi benda ni memerlukan usaha lah. Jangan kita duduk pondok tu relax tidur saja, tidak. Kena belek-belek juga kitab-kitab yang besar, kita cari sumber-sumber dia. Kebanyakan apa yang disebut dalam bab ni, dia rujuk kitab ni, dia terjemah sebutir-sebutir, dia ada tambah sikit-sikit, dan juga diambil daripada kitab Qutul Qulub. Diambil daripada kitab Qutul Qulub. Begitu juga diambil daripada kitab Tanbihul Ghafilin di Samarkandi. Ada ambil daripada kitabuz Zawajir ataupun kitab Al-Kabair Liz-Zahabi. Dia ambil kitab-kitab yang menceritakan tentang ancaman dan juga nasihat-nasihat yang berkaitan dengan semaya. Baik, kita tengok sini dia kata apa. Kalau hamba baca kitab bahasa Arab ni, sebutir sungguhlah dia terjemah. Sedap kita baca. Ketahui olehmu hai saudaraku. Kalau kita Arab dia kata i'lamu ma'asyiral ikhwah. Dari sini disebut ikhwan. Maksud saudaraku sini iaitu saudara pada agama. Nah, saudara ni ada banyak jenis. Murad di sini iaitu saudara pada agama. Melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Maknanya saudara di sini iaitu saudara seagama. Dalam bahasa Arab bila kita sebut saudara seagama ni biasanya kita sebut ikhwah. Ikhwah jamak taksir, yang mana akhir di situ dengan maknanya orang yang sedarah dengan, orang panggil seagama dengan kita. Adapun orang yang saudara senasab, hak tu kita panggil ikhwan. Biasa kan kita mengaji stam, insya tu kita sebut dah beza antara ikhwah dan juga ikhwan. Maknanya ikhwah ni terlebih umum berbanding dengan ikhwan. Cuma ada dah dari segi balaghah tu perbezaan tu yang tak kena tengok balik. Kadang-kadang guna makna yang berbeza antara keduanya. Panjang lebar. Dia kata sini, ketahuilah hai saudaraku, kita ni lah diberi faham akan kami oleh Allah dan akan kamu pada agama. Ni ayat penyata ni. Ayat penyata yang mana dia guna kaedah dalam bahasa Arab, uslub jumlah khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Dari sudut kalau kita baca secara zahirnya, dia lebih kepada ayat penyata. Tetapi dari sudut maknanya, dia nak cerita tentang doa. Seolah-olah Tuhan pengarang kita kata, wahai Tuhanku, berilah kefahaman kepada kami, begitu juga kepada kamu pada agama. Allahumma faqihna wa iyyakum fid din. Itulah makna dia. Dalam bahasa Arabnya, biasanya kita akan kata, faqahanallahu wa iyyakum fid din. Maknanya Allahumma faqihna wa iyyakum fid din. Ni biasalah ni guna uslub bahasa Arab, khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Belajar dalam ilmu balaghah. Gapo dia kata? Bahawasanya sembahyang yang 5 waktu itu, yakni semaya fardu yang 5 waktu sehari semalam yang kita duk buat tu, tiang bagi agama. La'ala sawab, tertinggal satu perkataan, tiang bagi agama. Ada tiang ada dalam kita entar ke. Cetakan baru. Tak ada dah. Kena tambah. La'ala sawab, tulis bola atas tu tambah tiang. Lepas tu bagi agama. Semaya ni adalah tiang bagi agama. Diumpamakan semaya ni supaya dengan tiang.
Maka mereka yang mendirikan sembahyang, maka sanya telah mendirikan ia mereka akan agama. Kalau kita ni semaya, nescaya kita akan dirikan agama. Sebab agama ni diumpamakan seperti mana? Dia kata semaya ni diumpamakan seperti tiai. Bila kita diri tiai tu, maka terdirilah agama. Dan mereka yang meninggalkan sembahyang, maka sanya telah meroboh ia akan agama. Meroboh dengan maknanya meruntuhkan akan agama. Ni kata-kata yang masyhur lah. Kita sekala sebut. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ada orang yang disebutkan ini kepada hadis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, tak tahu. Cuma ada riwayat yang hasan. Ada hadis yang lebih kurang sama, seperti mana membaca pada kuliah yang pertama dulu, riwayat Imam Tirmizi, ada hadisnya disebut wa amuduhu as-salah. Tiang bagi Islam itu ialah sembahyang. Ni dia ambil makna lah, lebih kurangnya iktibas daripada perkara tersebut. Habis itu, mana sini kak, kalau siapa tak semaya kak, seolah-olah hancur dia lah agama dia. Ni nak kata situ. Dan bahawasanya daripada sebesar-besar bala, tak ada adalah bala yang paling besarnya, dan terlebih keji daripada segala yang keji-keji. Tak ada benda yang paling huduh, dan terlebih aib daripada segala yang aib itu. Aib dengan makna kecacatan, kekurangan, ataupun ketidaksempurnaan. Atau orang panggil aib lah. Aib ni maknanya kita nak tutup semua kan? Sebab benda kurang, benda cacat, sebab itu kita nak tutup aib. Ataupun aurat, sama lah tu. Maknanya aib, kecacatan, kekurangan kita ni. Jadi Tuan Musoneh kata tak ada dah. Benda yang paling besar bala, benda paling keji, benda paling aib dalam dunia ni, bermudah-mudah seorang dengan sembahyang. Tak ada dah. Orang yang memudah-mudah malah nak sembahyang ni, seolah-olah ni lah bala paling besar. Besarnya urusan agama ni, lihatnya di semaya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kecek pasal semaya ni 7 perkara. 6 perkara lebih kurang. Pertama, hamba dah ubik sebelum ni. Pertama, Tuhan suruh kita dirikan sembahyang. Iqamah. Mendirikan semaya. Allah Taala berfirman, wa aqimus solah. Dirikan sembahyang. Tuhan bukan suruh buat, tapi suruh dirikan semaya. Maknanya perkara ni seolah-olah kalau kata kita pacuk bendera tu kan. Kita bukan pacuk gini biasa, kita dirikan bendera. Biar orang nampak. Kita biar zahir syiar kita semaya tu, mendirikan semaya. Yang kedua, muhafazah alaiha. Kita kena jaga semaya tu. Bukan kata malah-malah, tidak. Seperti mana Allah Taala berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Maka Tuhan kata, jagalah mu atas semaya-semaya. Begitu juga enggak semaya wusta. Enggak apa semaya wusta? Salah satu tafsirannya kata semaya asar. Sebab semaya asar ni payah. Biasanya orang duk letih dah itu kalau orang kerja. Jadi biasanya orang malah nak semaya asar. Kalau kita kat jenis sibuk kat jenis bawa diri dah semaya asar. Maknanya kalau jenis orang jaga sungguh semaya, maknanya dia tak tinggal semaya tadi. Yang ketiga, ada idamatuha. Sentiasa kita ni semaya. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina hum ala salatihim daimun. Kena semua semaya. Kalau kita tengok amalan-amalan orang-orang dulu, ulama-ulama, wali-wali dulu, amalan dia apa? Semaya malam. Tak tinggal. Kalau dia pergi musafir, setiap kali dia berhenti di suatu tempat, dia semaya sunat 2 rakaat. Kita ni kalau pergi jalan malah lah nak semayanya. Kalau boleh kak, muju dah boleh. Jamak kosa, hak tu rezeki dah bagi kita. Kalau boleh nak jalan kak, nak suka sungguh lah. Tapi ulama-ulama dulu tidak. Dia jadikan amalan. Yang keempat, perihal tentang semaya ni, Tuhan suruh kita buat semaya pada waktu dia. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Allah Taala kata sesungguhnya semaya ni merupakan kewajipan ke atas setiap orang-orang yang beriman
akan sebagai satu kewajipan yang telah ditetapkan waktu dia. Semaya subuh ada waktu dia, asar ada waktu dia, zuhur ada waktu dia, gharib ada waktu dia, isya ada waktu dia. Kita tak boleh nak semaya subuh pada waktu zuhur. Kita tak boleh nak tukar. Serang malam hari ni nak semaya zuhur sibuk, kita nak semaya asar nanti ni. Tak boleh. Mesti buat pada waktu dia. Kalau kita buat selain daripada waktu dia, tak jadi secara tunai. Dosa pula kalau kita tak buat pada waktu dia. Yang kelima, Tuhan suruh kita semaya ni dalam keadaan berjemaah. Tuhan tuntut kita semaya berjemaah. Allah Ta'ala berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Kamu rokoklah bersama dengan orang-orang yang rokok. Kalau kita semaya seorang, ada ke orang lain yang rokok sekali dengan kita? Tak ada. Jin boleh jadi di belakang. Kita seorang ya. Jadi kalau berjemaah ni sekali dengan orang ramai, warka'u ma'ar raki'in. Tuhan suruh kita rokok bersama dengan orang yang rokok belakang. Dan yang terakhir sekali Tuhan suruh kita khusyuk dalam semaya. Jangan kita semaya ni laju-laju nak kejar masa, nak ambat orang. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tuhan cerita pasal orang yang beriman ni, ialah orang yang mana dalam semaya dia ni khusyuk. Dia hanya tuju hati dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ni lah lebih kurangnya 6 tuntutan yang disebut dalam Al-Quran. Allah Taala suruh kita jaga perihal tentang sembahyang. Habis itu. Jadi nak jaga semaya ni besar. Tajuk kita nak catch hari ni pasal semaya lah. Mudah nanti entah nak ceramah kepada sains-sains ke di kuliah ke nanti ni, catch pasal semaya tajuk ni. Rujuk kita ni mudah. Dia kata benda yang paling keji, benda paling besar bala, benda yang paling aib ialah orang yang bermudah-mudah seseorang dengan sembahyang. So, yang kedua, dan menghilangkan Jumaat. Tanya orang ada dalam Jumaat ramai-ramai, tengok dia hilang seorang. Hilang dia seorang. Tak ada dia. Jumaat dia tak ada dalam diary dia. Budak-budak zaman ni ramai juga. Kena beringat ni. Budak-budak sekolah ke apa, dia mari. Masjid je mari, budak asrama kan biasa je pergi. Tapi dia tak masuk dalam masjid. Duduk luar, duduk buah. Orang duduk baca khutbah duduk luar dah. Duduk buah. Tanya orang semaya pun dia duduk luar juga. Duduk buah. Orang tubik masjid, dia pun tubik sekali. Dia mari masjid tapi dia tak semaya. Hak ni ramai budak-budak zaman lah ni. Ana rajin tengok masa di jalan hari tu di Terengganu ada sekali. Kita tengok budak-budak asrama. Orang tena duduk dalam kereta kan, tak semaya. Jadi dia kata, ramai budak-budak asrama tak masuk semaya sekali. Ada lah ni kalau kita tengok di masjid-masjid Mukim, time Jumaat ramai. Ada juga pocik-pocik pun gitu juga. Dia buah saja di luar. Tak kata kau orang muda saja. Ramai jenis gitu. Jadi benda ni zaman tak syeh lagi. Ramai orang tinggal semaya. Jadi benda ni tak comel manalah. Ya. Memang bukan tak comel mana, memang tak comel sungguh. Hak ni menghilangkan Jumaat tak ada. Dan berjemaah. Jemaah pun tak mari juga. Tak comel juga ni. Yang mana jemaah ni dia kata, yang telah diangkat Allah dengan dia dengan berjamaah akan segala darajat. Kalau kita semaya jemaah ni, naik darajat kita, tak gitu? Haji dengar kan hadis, kalau kita ngaji bab semaya jemaah, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim. Kita semaya berjemaah ni lebih afdal daripada kita semaya seorang dengan 27 darjah. Darjat tu setara mana? Ni panjang lebar syarah ulama besar. Kita tak boleh nak nilai setara mana darjat-darjat tadi. Besarlah. Pahala orang semaya jemaah. Jadi hak ni jemaah ni angkat darjat kita. Rugi kita tak semaya jemaah. Dan diampuni Allah dengan dia dengan semaya jemaah tadi akan segala kejahatan. Ada kesebut dalam hadis bila mana kita nak pergi semaya jemaah di masjid, setiap langkah kita ni dikira sedekah. Likulli khatwatin ilal masjid sedekah. Setiap langkah yang kita duk pergi ke masjid tu kira sedekah. Kalau kita naik kereta pun, setiap orang panggil tayar kita kira harga tu lah. Kalau kita berjalan langkah. Kalau motor kita pun setiap kali musim dia tu, semua tu dikira sedekah. Pahala banyak boleh kita. Banyak fadilat-fadilat yang menceritakan tentang semaya berjemaah kena ngaji semula.
Dia kata hak ni diampuni Allah dengan dia akan segala kejahatan dan juga dosa. Jatuh gugur habis dosa-dosa kita bila mana kita mari semaya berjemaah. Dan berbuat ibadah dengan dia dengan semaya ni. Secara semaya lah, secara umumnya. Siapa dia duk buat ni? Ahli bumi. Kita ni lah. Bila disebut ahli bumi, kena kepada dua mukallafai. Apa dia? Manusia dan juga jin. Ni ahli bumi. Semaya ni, jin semaya, kita semaya. Dan ahli 7 petala langit. Ni makhluk-makhluk Allah yang berada di langit, di kalangan malaikat dan juga para jin. Mereka juga sembahyang. Ni ibadat besar lah ni. Maknanya ibadat makhluk-makhluk yang orang panggil mendiami bumi dan juga langit. Dan tiada meninggalkan sembahyang dan permain-main akan dia sembahyang oleh dunianya. Maknanya kita ni orang panggil terpedaya oleh dunia ni. Sehingga kita ni meninggalkan semaya, melainkan mereka yang telah terdahulu celakanya mereka pada azali. Apa maksud azali? Yakni pada sedia kala. Jadi orang yang jenis main-main tak usah semaya, lara dia dengan urusan dunia dia, sehingga dia ni malas nak semaya, ketahuilah bahawa nama dia ni tercatat di kalangan orang-orang yang telah celaka sejak azali lagi. Kita nak ke jadi celaka kita, jadi kena usahalah ubah supaya kita ni tak jadi seperti mana kita tak usah nama kita ni rupa-rupanya tercatat di kalangan orang-orang yang celaka di azali lagi, tak usah. Jadi kena semaya. Dan bersalah seksanya, yakni orang yang meninggalkan semaya, dan rugi jual belinya. Kalau istilah orang nego kat rugi. Dan panjang menyesalnya kalau orang meninggal semaya. Bila akhirat nanti baru seru, besar azab seksa bagi orang yang meninggalkan semaya. Lepas tu dia duk ingat di dunia ni dia duk jual beli dengan Tuhan kan? Allah Taala sebut dalam Al-Quran bahawa Tuhan ni duk jual beli dengan orang-orang mukmin, tak gitu? Kita ni berjual beli dengan Tuhan. Ingat ke untung boleh bawa bekalan nak pergi akhirat ni, rupa-rupanya rugi orang yang tak semaya. Begitu juga panjang menyesal. Kalau kita kata kat rugi kan? Kata Allah ruginya kalau kita tak semaya di atas muka dunia ni. Atas muka dunia. Habis. Maka mereka yang meninggalkan sembahyang dimurkai Allah akan mereka. Siapa tinggal semaya, Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala marah kepada orang itu. Dan mati ia mereka yang meninggalkan semaya tadi atas ketiadaan Islam. Berat ni. Tuan pengarah kita kata, siapa tinggal semaya Tuhan marah. Buat berat lagi dia mati, tak ada Islam. Seolah-olah dia jadi mati kafir. Hak ni kena tahu di sini ada beberapa pendapat ulama bagi mereka yang meninggalkan sembahyang. Di sini tuan pengarah kitab kita ni dia ambil pendapat yang berat, seolah-olah siapa tinggal semaya boleh jatuh kufur. Orang yang meninggalkan semaya walau dia ni tak ada uzur gapo-gapo, tuan pengarah kitab kita kata boleh jatuh kufur kalau dia mati nanti ni. Boleh jatuh kufur. Ada kil kata dia ni jadi fasik saja. Hak ni pendapat yang orang panggil lembut sikit. Tapi pengarah kita kata tak boleh jatuh kufur lalu. Ada pun jumhur bagi mereka yang mengingkari semaya hak ni ittifaq lah. Ittifaq segala ulama kata jatuh kufur bagi orang yang mengingkari. Awak kata malah ni ya. Tuan pengarah kita kata jatuh kufur juga. Dia pegang atas pendapat yang berat. Boleh jatuh kufur. Sebab apa tu? Dia ambil daripada beberapa hadis yang memberi isyarat bahawa siapa tinggal semaya boleh jatuh kufur. Ada banyak juga hadis-hadis yang cerita. Antaranya riwayat Imam Muslim. Nabi ada bersabda dalam satu hadis, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus solah. Nabi sebut perbezaan antara seorang lelaki ni dengan syirik dan juga kufur, bezanya apa? Tinggal semaya. Kalau kita tinggal semaya, jatuh gaung lalu. Boleh jatuh dalam daerah orang kufur. Dalam hadis tadi. Lepas tu pula ada satu asar riwayat daripada seorang sahabat. Dia kata
adalah sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Ada seorang tabi'in, dia kata adalah sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berpandangan adanya sesuatu amalan yang mana kalau seorang itu tinggal boleh jatuh kufur. Tak ada lah amal ibadat yang mana kita tinggal boleh jatuh kufur melainkan semaya tu. Besarnya perihal semaya ni, kalau siapa tinggal boleh jatuh kufur. Jadi pengarah kita ni dia cenderung ke arah tu. Seolah-olah kata kalau mati tu boleh ketiadaan Islam. Beratlah. Bila kata tak ada Islam, neraka jahim itu tempat kediamannya. Masuk neraka jahim. Berat. Na'udzubillah. Dan neraka hawiyah tempat berbalik-baliknya. Tempat kita duduk sedap-sedap gini. Dia sedap-sedap duduk dalam neraka. Dan tempatnya, yakni tempat tinggalnya. Dia terjemuh daripada maswah. Maswah maknanya tempat dia duduk. Tempat dia tinggal. Duduk dalam neraka. Orang tak semaya. Dan laknat akan orang yang meninggalkan semaya ni pada Allah Ta'ala. Apa maksud laknat? Yakni dijauhkan daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi kalau hidup kita ni jauh daripada rahmat tak, tak ada apa dah lah. Orang panggil gelap, gelemak. Tak ada berkat kita. Sebab rahmat Tuhan tak ada. Dan bila kata tak ada rahmat, payuh nak masuk syurga. Sebab kita masuk syurga ni dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dihalaukan dia pada buminya dan pada langitnya. Maknanya sini ahli bumi dan juga langit tidak menyukai orang tak semaya. Ibarat gak kalau kita tak semaya, bumi kutuk kita, langit duk kutuk kita. Duk keji kita 24 jam. Orang yang meninggalkan semaya. Jadi kalau siapa-siapa sayang-sayang dia ke, anak beranak dia ke, dia kenal-kenal tak semaya tu, suruh tera-tera baca ataupun kita tera-tera kecek sikit ancaman-ancaman ni supaya dia khabar. Cuma nak ayat tu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dalam kelas pengajian gini sedaplah kita baca gini. Tapi kalau temu sayang kita tu okey, mu kupu. Tak kena gitu, jangan buat gitu. Ada juga budak-budak ni semangat ke. Anda ingat lagi masa duk mahak dulu gitu, yang ngaji ke. Boleh jatuh kupu. Pasti tak semaya berjemaah sekali. Dia kata ke saya dia, dia mau kafir dah. Dia mau tu bukan. Tu bukan cara dia. Ni kita nak mengaji supaya kita boleh bagi nasihat ke orang luar. Habis di situ, dia mari beberapa dalil-dalil daripada hadis baginda Nabi SAW nak menguatkan tentang tajuk yang kita nak cerita di sini. Cuma boleh jadilah riwayat-riwayat ini tidak sahih. Boleh kata situlah. Kerana tidak dijumpai di dalam kitab-kitab hadis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, saya tidak ada kekuatan untuk mencarinya. Boleh tercari sendirilah ataupun boleh rujuk semula lagu mana. Dia kata sini, dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi SAW, merangkap menantunya, pemuda pertama yang mula-mula masuk Islam, yang mana tidak pernah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setengah daripada ulama bila sebut kata Sayyidina Ali, kita sebut karramallahu wajhah. Ada lagi sebut alaihi salam. Dalam kitab-kitab hadis ada sebut juga wa alaihi salam, dan ke atasnya salam sejahtera. Riwayat daripada Sayyidina Ali daripada Nabi SAW, katanya, kata Sayyidina Ali, mendengar aku akan Rasulullah SAW bersabda. Dia dengar Nabi ni pernah bersabda, tiada daripada hamba yang mukmin yang meninggalkan sembahyang dan tiada mendatangkan dia sembahyang. Dia ni tinggal semaya dan dia tak buat semaya, melainkan disurat oleh Allah. Disurat maknanya ditulis, dicatat oleh Allah atas mukanya, atas muka orang mukmin tadi yang meninggalkan semaya, ini keluar daripada rahmat Allah. Kena digezek lalu dah atas muka dia ni tak dapat rahmat Allah Ta'ala.
maka aku kelepasan daripadanya. Nabi kata wa ana bari'um minhu. Aku ni berlepas diri daripada dia. Nabi tak mengakulah dia ni setara mana. Nabi tak secara dah dia. Nabi berlepas diri daripada orang gini. Dan apabila ditinggal seorang akan sembahyang fardu yang satu jua. Satu jua dengan makna satu jah. Kelantan kata jah. Jua ni dengan maksud sahaja di sini. Jua di sini dengan makna sahaja. Sebab jua dalam bahasa Arab ni dia ada beberapa makna. Antaranya sahaja, ada lagi-lagi. Dia ada dua makna. Biasanya kita tengok daripada siap kalam daripada pengarang kita. Sini dengan makna sahaja. Kalau orang tinggal semaya saja, nescaya disuratkan namanya atas pintu neraka. Berat ni. Ancaman daripada hadis ni. Wallahu alam. Hadis ni sahih ke? Riwayatnya lagu mana? Cumanya ada setengah ulama yang mentahqiqkan hadis ni. Dia takhrij, dia kata lam a'sur alaih, aku tak jumpa riwayat ni daripada kitab-kitab hadis. Sebabnya kitab ni diriwayatkan, hadis ni diriwayatkan dalam kitab-kitab mau'izah. Dalam kitab hadis tak jumpa sungguhlah. Ada daripada kitab-kitab nasihat. Dan tersebut pada hadis daripada Anas bin Malik. Hak ni khadam baginda Nabi SAW, yang mana banyak dia riwayat hadis daripada Nabi SAW. Yang mana dia kata Nabi tak pernah kata, Nabi tak pernah mengeluh kepada dia, dan Nabi tak pernah bagi arahan yang berat-berat kepada dia. Ini Anas bin Malik. Dia kata pada firman Allah Ta'ala, maknanya dia menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa firman Allah Ta'alanya? Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq yang kita duk baca semua tu, dia tafsir situ, dia kata apa? Maka berkata Anas, apa falak itu ya Rasulullah? Dia tanya, gapo maksud falak ni? Tafsir falak tu kepada baginda Nabi SAW. Maka sabdanya Nabi cerita gapo maksud falak, iaitu satu telaga di dalam neraka Jahannam. Falak ni satu perigi, satu telaga dalam neraka Jahannam. Jika terbang burung 1000 tahun tidak sampai kepadanya. Jauh. Ke dalamnya perigi ni, kalaulah burung terbang 1000 tahun tak sampai lagi, patak dia. Nak kata dalamnya tak dalam, orang panggil al-falak ni. Maka kataku, maknanya Anas bin Malik tanya, bagi siapa ia ya Rasulullah? Bagi siapa ia al-falak ni ya Rasulullah? Tuhan dia siapa ni? Duduk dalam neraka ni, khusus kena siapa ni? Sabdanya Nabi, iaitu bagi orang yang meninggalkan semaya serta sehat badan. Orang yang tak ada uzur apa, beringatlah tempat dia Nuh, dia patak dalam neraka, dalam al-falak. Cumanya bila kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, ada pendapat yang rajih lagi maksud daripada al-falak tadi. Antaranya pendapat Ibn Jarir At-Tabari, dia kata al-falak di sini dengan maksudnya al-falakus subhi, iaitu sinaran cahaya pada waktu subuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kena tengok balik dalam tafsiran kitab-kitab tafsir setara mana. Cuma sini dia nak cerita khusus pasal semaya, dia buat marilah riwayat ni. Cuma bila kita tengok dalam kitab asal ni, hadis yang kedua ni tak ada dalam kitab ni. Ni tambahan daripada tua syekh kita. Dia tak terjemah daripada kitab asal. Dalam kitab asal terus kepada hadis yang ketiga yang kita nak baca, dan tersebut pada hadis yang diriwayatkan dia hadis daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberi keredaan ke atas mereka berdua, Umar dan juga Abu Hurairah. Ini hadis ketiga daripada Nabi SAW. Riwayat daripada Umar dan juga Abu Hurairah, dia rafakkan daripada Nabi SAW pada akhir hadis itu. Dalam sabda Nabi itu, pada akhir-akhir riwayat tu, suatu sabdanya, sabda Nabi, turun atasku Jibril. Nabi cerita malaikat Jibril ni turun jumpa Nabi SAW, dan kata Jibril, baca olehmu, yakni olehmu ya Muhammad,
Jibril mari suruh Nabi baca. Hak ni bukan kisah awal-awal turun Quran tu tidak ni. Hak ni lepas-lepas tu. Jibril ada turun Nabi, dia suruh Nabi baca. Kata Nabi Muhammad. Dan apa aku baca? Nabi tanya, nak suruh aku baca gapo? Jibril suruh baca tu, suruh baca gapo? Nabi tanya. Kata Jibril suruh baca firman Allah Ta'ala ni. Daripada surah Maryam ayat yang ke-59. Riwayat ni dah. Ayatnya daripada surah Maryam. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Daripada surah Maryam ayat yang ke-59. Jibril suruh Nabi baca ayat ni. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Arti firman Allah Ta'ala ni, maka mengiringi datang kemudian daripada mereka itu. Mari lepas sesat ni mari oleh pecil-pecil yang jahat. Gapo dia pecil-pecil ni? Yakni anak-anak cucu mereka itu. Meninggal mereka itu akan sembahyang. Adha'us salah, mereka ni meninggalkan sembahyang. Wattaba'us syahawat, dan mengikut mereka itu akan keinginan nafsu daripada segala maksiat. Orang jenis gini, fasawfa yalqauna ghayya, maka lagi akan berjumpa mereka itu kejahatan. Jibril suruh Nabi baca ayat ni. Orang ini tak semaya, patut ikut hawa nafsu, dia akan jumpa dengan ghayya. Apa maksud ghayya? Tafsir sini dia terjemuh dengan kejahatan. Dan kata qil, yakni setengah daripada ulama mufassir dalam menafsirkan maksud ghayya sini, dia kata ghayya tu apa? Iaitu satu wadi di dalam neraka jahanam, gugur mereka itu padanya. Orang ya tak semaya ni akan jatuh dalam wadi lembuh dalam neraka jahanam. Maka kata Nabi, ya Jibril, dan adakah mensia-sia umatku akan sembahyang kemudian daripada aku? Nabi tanya kepada Jibril, adakah umat dia ni akan mensia-sia ke semaya selepas mana dia ni tak ada? Katanya Jibril, bahkan ayalah datang pada akhir zaman, beberapa manusia daripada umat Tuhan hamba keinginan nafsu. Lepas ni Jibril kata, marilah adalah umat Nabi ni, lepas ni dia ni mengikut mereka itu akan keinginan nafsu. Dia ikut keinginan nafsu gitu ni. Nafsu ni banyaklah. Nafsu makan ada, nafsu syahwat ada, nafsu nak janguk ada, nafsu nak kecek banyak ada, nafsu perut ada, banyak jenis nafsu ni, keinginan nafsu. Jadi orang ni dia ikut hawa nafsu. 1 dinar pada mereka itu, nisbah kepada mereka ni kalau wisah dinar, terlebih baik daripada semaya mereka itu. Orang ni tengok pitih tu lebih utama daripada semaya. Ada ni umat Nabi SAW jenis gini. Sebab kita lah, time orang best semaya, kita duk kaluk nak nego ni, time tu lah orang ramai mari beli. Kita nak kata berhenti mata, kita nak pergi semaya ni lewat dah ni. Kalau tidak hamba terlepas semaya, kau kita nak layan lagi tetap. Orang panggil customer gitu. Kalau jenis orang yang jenis mendahulukan keuntungan dunia, dia akan layan. Sehingga ke semaya dia tinggal. Maka orang jenis gini masuk dalam ancaman daripada hadis ni. Begitu juga supaya kita. Ada orang kita ni biasanya bila bekwah. Biasanya orang jenis suka bekwah ni, time musim orang bekwah, dia tak semaya. Tuan rumah tu tak semaya. Sebab apa? Sibuk duk layan tetamu. Buat jenis rajin sikit, dia tanya ustaz, boleh tak dia nak jamu? Ada jenis orang semaya, time orang panggil bekwah ni, orang panggil jamu 5 waktu.
Dia semaya bila? Time iso kare. Subuh, zuhur, asar ni, maghrib ni tak semaya. Dia qada time. Time iso. Dia kira jamak situ. Dah sibuk pagi tu. Kalau dah nak nyambut tetamu, zuhur tak ada, asar tak ada, gorek letih. Tunggu mari sekarang baru semaya. Jenis orang gini juga tak comel. Tak comel. Kita sibuk dengan dunia, kita meninggalkan urusan semaya kita. Habis itu so. Dan pada tafsir qaulihi ta'ala, tafsir firman Allah Ta'ala, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Dalam tafsir firman Allah Ta'ala daripada surah gapo ni? Daripada surah Maryam juga. Ayat yang ke-87. Surah Maryam ayat yang ke-87. Maksudnya, tidaklah mereka itu memiliki peluang ataupun kuasa asy-syafa'ah, yang ini memberi pertolongan. La yamlikuna, mereka itu tidak memiliki asy-syafa'ah, yakni kekuasaan untuk memberi pertolongan, illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, melainkan orang yang boleh bagi tolong kepada orang lain ni lagu mana? Orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhannya yang Maha Ar-Rahman, yakni Maha Pemurah. Gapo maksud ahda? Perjanjian sini. Tafsiran kepada ahda, yakni perjanjian sini, sabda Nabi SAW. Nabi menafsirkan makna ahda di sini, iaitu sembahyang yang 5 waktu. Jadi orang yang semaya 5 waktu, dia ada peluang untuk memberi syafaat kepada orang lain. Tetapi orang yang tidak semaya 5 waktu, maka mereka ini tidak ada syafaat di akhirat kelak. Orang jenis gini tidak ada syafaat di akhirat kelak. Hadis ni diambil daripada kitab Qutul Qulub. Hadis ni hanya ada disebut jelas dalam kitab Qutul Qulub. Adapun kitab-kitab hadis yang muktabar, dia menggunakan lafaz yang lain. Dia menggunakan lafaz yang lain. Ni penafsiran ni ada dalam kitab Qutul Qulub. Makanan bagi hati. Qut maknanya makanan asasi, al-qulub bagi hati. Rasa setakat tu dululah So muka surat dah ni. Insya-Allah Subhanahu wa taala, jika ada rezeki lagi kita akan sambung baki daripada beberapa hadis lagi yang menceritakan tentang ancaman bagi mereka yang meninggalkan semaya. Tajuk tulah ni yang kepuaslah sikit, tapi insya-Allah lah kita baca secara lebih kurang laju sikit berkaitan dengan ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Jika ada kelemahan itu datang daripada diri hamba, mohon maaf banyaklah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.